Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Isnin 21 Disember 2020. Perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. Sebanyak 196 kes positif baru dilaporkan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah semalam dengan 2 kematian, masing-masing 1 di Sandakan dan Tawau. Daripada jumlah kes baru itu, sebanyak 86 kes berpunca daripada saringan kontak rapat, 49 saringan kluster baru dan kluster-kluster sedia ada, 46 saringan bergejala dan 15 kes dari lain-lain kategori. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, terdapat 1 kluster baru dilaporkan di daerah Kota Kinabalu, iaitu kluster Estate Maju melibatkan 18 kes, menjadikan jumlah kumulatif 28 kes yang dikesan melalui saringan kontak rapat dan saringan pekerjaan di sebuah kilang pemprosesan makanan haiwan. Jumlah kumulatif kes sembuh COVID-19 di negeri ini sebanyak 31,887 kes dengan 266 discharge hospital, manakala 1,925 pesakit sedang menerima rawatan. Daripada jumlah itu, seramai 606 orang dirawat di hospital dan 1,316 orang dirawat di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC, sementara 60 pesakit berada di unit rawatan rapi ICU, manakala 14 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Tahap penggunaan katil pada 30.16% daripada keseluruhan 6,382 unit di hospital dan PKRC. Sementara itu, sebanyak 301,327 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Rakyat disaran tidak memandang remeh prosedur operasi standard SOP bagi membendung penularan wabak COVID-19. Sebaliknya mengambil iktibar keadaan kini tidak lagi seperti dahulu. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Jahid Jahim berkata, masyarakat yang ingkar SOP hanya akan mendedahkan diri mereka kepada bahaya dan risiko jangkitan virus COVID-19. Datuk Jahid menyatakan demikian dalam majlis penyerahan hadiah Christmas untuk frontliners KKM di Hospital Daerah Tuaran. Mengenai sumbangan kepada frontliners, ia bertujuan menyuntik semangat selain penghargaan kepada mereka yang bertungkus lumus sepanjang pandemik COVID-19. Terdahulu, Pengarah Hospital Tuaran Dr. G. Mohan berkata, masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan arahan semasa dan kehidupan norma baharu. Hadir sama pada majlis ini, wakil penerima dari Hospital Tuaran, Klinik Kesihatan Tamparuli, Klinik Kesihatan Tenggilan dan wakil dari Sedafiat. Persatuan Cina Muslim Malaysia Mahkamah Sabah sentiasa mengalu-alukan badan bukan kerajaan NGO dan syarikat swasta yang ingin bekerjasama membantu golongan memerlukan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan. Pengerusi Mahkamah Sabah Richie J. Cheng berkata pihaknya telah memulakan aktiviti dan program agihan bantuan makanan asas sejak Mac lalu dengan memfokuskan kepada asnaf dan fakir. Actually kita ni sentiasa membantu, di mana kalau kita dapat senarai-senarai nama daripada beberapa daerah, kita akan atur masa setiap minggu kita akan buat agihan makanan. Beliau menyatakan demikian selepas penyerahan pek bantuan kepada 100 keluarga asnaf dan fakir di Masjid Puncak Taqwa, Pekan Kinarut. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pertama kali mendapat bantuan dalam masa COVID-19 inilah. Mahkamah Sabah akan mengagihkan bantuan seterusnya ke Kota Belud. Pelbagai pihak terus memberi sumbangan kepada golongan terkesan akibat pandemik COVID-19 di negeri ini. Di Penampang, Badan Bukan Kerajaan NGO, Tim Hipo telah menghasilkan hampir 8,000 pelindung muka sejak Oktober untuk kegunaan petugas barisan hadapan dan rumah ibadah di Sabah. Ketika ditemui RTM, pengasas bersama Tim Hipo Travis Joseph Jingulam berkata, ia antara usaha untuk membantu kerajaan dalam menyediakan keperluan alat pelindung diri kepada petugas barisan hadapan. Pihaknya mendapat dana untuk membuat pelindung muka hasil sumbangan orang ramai dan keluarga terdekat. Kita semua memang tahu yang kerajaan memang sentiasa bagi PPE kepada semua barisan hadapan. Tapi kenapa kami masih bagi pelindung muka? Pasal kami mau meringankan beban kerajaan. So kami ambil inisiatif untuk membuat dan menderma PPE.
Beliau berharap lebih ramai akan tampil untuk menghulurkan bantuan dana kepada pihaknya agar lebih banyak pelindung muka dapat dihasilkan untuk petugas barisan hadapan dan orang ramai yang memerlukan. Terima kasih kepada kerajaan, khususnya Perdana Menteri kita yang telah menambah vaksin sebanyak 70%. Harapan saya lah kepada semua, ia dapat mengekalkan penularan COVID-19 ini dan dapat membantu merancangkan lagi ekonomi kita yang telah lama terjejas ini oleh COVID-19. Saya sangat berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana telah mengambil inisiatif untuk menambah bilangan vaksin dari 30% kepada 70% untuk mengekang penularan COVID-19 ini. Harapan saya dengan adanya vaksin ini, kehidupan kita akan kembali kepada biasa. Merasa sangat bersyukur di atas keprihatinan kerajaan yang menambah vaksin kita daripada 30% kepada 70%. Dan ini melambangkan keprihatinan kerajaan kepada kita rakyat Malaysia dalam membantu mengurangkan penularan COVID-19. Belanjawan pertama Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS dengan peruntukan RM4.3 bilion bertemakan rakyat sejahtera ekonomi mapan dilihat sebagai belanjawan menyeluruh khususnya dalam aspek membantu rakyat dan pembangunan Sabah. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Muhammad Hamsan Awang Supain yakin peruntukan RM25.5 juta yang disediakan mampu memacu pembangunan infrastruktur di kawasan bandar dan pekan negeri ini. Sementara peruntukan RM4 juta untuk pembangunan di Pekan-Pekan Baharu pula diyakini mampu meningkatkan ekonomi di sesebuah kawasan Pekan Baharu. Kita dapat melihat pembangunan infrastruktur yang akan wujud di semua PBT yang ada di negeri Sabah ini dan kesimpulannya ianya memberikan manfaat dan faedah kepada masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Sementara itu, bantuan khas RM600 kepada penjawat awam negeri turut disambut baik. Yang pertama sekali sangat-sangat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan rezeki kepada kerajaan negeri untuk kerajaan negeri memberikan yang sepatutnya untuk penjawat awam sempena COVID-19 ini. Bantuan RM600 tersebut akan dikreditkan kepada setiap penjawat awam pada Januari tahun hadapan. Sementara itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin akan memastikan peruntukan digunakan sepenuhnya bagi membangunkan semula sektor pelancongan negeri ini yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Dan ini akan kita susun untuk memastikan kita mampu menyediakan kerangka yang lebih komprehensif dalam memastikan kita sektor pelancongan dapat kembali aktif dan juga kembali sebagai salah satu penyumbang besar dalam sektor ekonomi di negeri Sabah. Sejumlah RM931.21 juta diperuntukkan kerajaan bagi tujuan pembangunan 3 sektor produktif negeri, iaitu sektor pertanian, perindustrian dan sektor pelancongan tahun depan. Sementara itu, Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata bajet lebihan ini menunjukkan negeri Sabah adalah stabil sekaligus dapat menjana ekonomi yang mampu menjamin kesejahteraan rakyat dalam suasana menghadapi pandemik COVID-19. Walaupun baru menjadi kerajaan sejak pada akhir bulan September yang lalu, tetapi telah berjaya membentangkan satu bajet yang cukup besar iaitu sebanyak 4.3 bilion dan kita menjangkakan hasil yang kita kutip pada tahun 2021 menjangkau kepada 4.4 bilion. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyampaikan bakul makanan kepada 248 ketua keluarga di Kampung Serudung Baru dan Kuala Nangsang Tawau. Terdahulu beliau turut menjayakan majlis gotong royong mencantikkan Masjid Nurul Iman bersama penduduk kampung Juragan Tawau.
Lukisan mural yang diilham pelukis tempatan menerusi projek komuniti Pillars of Sabah 3.0 dilihat mampu menjadi tarikan baharu di Kota Kinabalu. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin berkata, 30 lukisan yang dihasilkan bukan sahaja menarik dan unik, malah turut mengetengahkan situasi semasa di Sabah. Justeru Datuk Jafri mempelawa orang ramai untuk datang dan menyaksikan sendiri hasil lukisan di tapak ruangan seni yang merupakan tapak bangunan lama yang terbakar pada tahun 1992. Ini salah satu penemuan ataupun produk baru di negeri Sabah dan saya mengalu-alukan pihak awam, publik untuk datang menilai dan appreciate cita rasa ataupun pandangan buah pikiran daripada artis-artis tempatan. Pelukis-pelukis kita yang datang kesian daripada jauh just to ilhamkan, hasilkan produk-produk lukisan ini di batu-batu ataupun di tiang-tiang yang ada di tempat ini. Beliau ditemui pemberita selepas merasmi dan meninjau hasil lukisan mural menerusi projek komuniti di Kota Kinabalu. Sementara itu, pelukis mural yang ditemui berkata, karya yang dihasilkan mereka berkonsepkan situasi semasa pandemik COVID-19. Jadi kamu lihat gambar-gambar ini semua menggunakan face mask dan juga bentuk air yang memberi supaya kita selalu mengingatkan mencuci tangan dan mandi dengan bersih, kebersihan. Dan warna biru ini adalah appreciation untuk frontliners. Projek Pillars of Sabah yang pertama dan kedua telah dilaksanakan di lokasi sama dengan tema negeri Sabah dan kesedaran awam terhadap spesies terancam di Sabah. Sekian berita pagi Sabah, jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 sebelum berakhir. Saya Muhammad Charizam Awang, Assalamualaikum dan salam sejahtera.